Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Madam Siti Nur Azati binti Syahrudin. Saya Muhammad Aiman Muhaimin bin Muhammad Nazri akan membentangkan majalah dari pengurusan agensi pelancongan. Pertama sekali saya akan membentangkan tentang ahli kumpulan saya, iaitu kumpulan kami beranggotakan 5 orang dan kumpulan kami berasal daripada kelas IPSO 5A, dan saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan DPSU 5A, kumpulan pertama tentang majalah. Okey, sekarang nama saya Muhammad Azubair bin Baharudin, menerangkan bahagian tugas. Okey, yang pertama Muhaimin, kawan saya, tugasan yang diberi yang pertama mencari maklumat sukan lasak. Yang kedua saya mencari maklumat percutian di pantai, dan ketiga Nakib mencari maklumat budaya dan tradisi. Yang keempat Naim mencari maklumat tempat bersejarah, dan yang terakhir sekali iaitu Qayyim mencari maklumat makanan terdiri di Malaysia. Okey. Yang kedua pula proses membuat majalah. Kami proses membuat majalah dalam masa 3 minggu. Dalam minggu pertama, perbincangan membuat majalah. Kami semua bincang untuk majalah apa dan tempat mana kami nak buat. Dalam minggu pertama juga, kami semua mencari maklumat dan bahan rujukan. Selesai je minggu pertama, masuk ke minggu kedua, kami dah mula membuat majalah dan dengan logo syarikat kami sendiri. Selesai juga minggu kedua, masuk minggu ketiga, kami membuat slide dan start membuat video ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim bin Idris, daripada kelas DPSU 5A. Saya dan sahabat-sahabat saya akan menerangkan tentang majalah yang telah kami siapkan. Saya akan menerangkan, yang pertama saya akan menerangkan tentang muka hadapan dan muka belakang majalah. Tajuk muka hadapan majalah kami adalah Bitara Malaysia. Bitara bermaksud yang telah dirujuk dari Kamus Dewan Bahasa. Bitara bermaksud eksklusif. Kami ingin menerangkan kepada anda tentang perkara-perkara yang eksklusif di Malaysia. Cogan kata bagi kami punya majalah adalah mengungkap keindahan dan keunikan Malaysia. Kami punya lambang travel agency ada di sebelah kiri bawah, dan gambar yang kami ambil untuk muka depan, gambar tangan dan pegunungan, kerana yang pertama pegunungan tu kerana Malaysia terkenal dengan flora dan fauna, dan tangan tu bermaksud kami ingin membawa dan menerangkan kepada anda tentang perkara-perkara yang eksklusif di Malaysia. Jenis tulisan yang kami pakai untuk muka hadapan majalah adalah Arimo dan Open Sans. Saiz bagi tulisan 72.9, warna hitam dan coklat, efek tulisan bold dan italic. Seterusnya saya akan menerangkan tentang muka belakang. Muka belakang kami cuma mengiklankan tentang pakej-pakej yang kami tawarkan dari travel agency kami. Nama travel agency kami adalah Up to You Travel Sdn Bhd. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qayyim bin Amri. Saya daripada kelas DPSU 5A.
Saya akan menerangkan tentang isi kandungan presentation kami ini, iaitu pada page yang pertama, iaitu muka surat yang pertama ialah pengenalan. Pada muka surat kedua dan ketiga berkenaan dengan percutian di pulau. Muka surat yang keempat dan lima saya akan terangkan tentang makanan tradisional. Untuk muka surat yang keenam dan ketujuh, kepelbagaian budaya. Seterusnya pada muka surat 8 hingga 9, tempat bersejarah. Pada muka surat 10 hingga 11, sukan ekstrim. Dan pada muka surat 12 ialah kesimpulan. Saya juga akan menerangkan mengenai isi kandungan, yang mana kami menggunakan jenis tulisan Open Sans Extra. Saiz tulisan 56, 28 dan 32. Warna tulisan ialah black, #0000000, dan juga light grey, #D9D9D9. Kami juga menggunakan efek tulisan bold. Terus Baiklah, saya akan menerangkan kepada anda tentang pengenalan Malaysia. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, mari sama-sama kita mengetahui tentang Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara persekutuan yang terletak di Asia Tenggara. Malaysia mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, iaitu Semenanjung Malaysia yang bersempadan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan, serta Malaysia Timur yang terletak di bahagian utara Pulau Borneo yang bersepadan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara. Malaysia juga mempunyai 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. 11 negeri dan 2 wilayah persekutuan terletak di Semenanjung Malaysia, manakala 2 negeri dan 1 wilayah persekutuan yang lain terletak di Pulau Borneo. Selain itu, Malaysia mempunyai banyak tempat percutian yang kita boleh pergi sama ada bersama keluarga ataupun bersendirian. Dan tidak dinafikan lagi bahawa tempat percutian merangkumi segala percutian seperti percutian ke pantai, percutian ekstrim ataupun melawat bandar bersejarah. Oleh itu, kami menyediakan tempat-tempat percutian yang dapat menarik minat anda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan bahagian saya dalam majalah ini, percutian di pulau. Seperti tahu, seperti mana yang kita tahu, pulau-pulau di Malaysia ni sungguh banyak dan cantik-cantik keindahannya, dari flora dan fauna ada. Tapi saya mengambil 4 pilihan hati saya yang cantik di Malaysia. Okey, yang pertama Langkawi. Semua kita tahu Langkawi ini di Kedah. Kita nak ke Langkawi ni perlukan naikkan feri. Semua tahu kan. Dan di Langkawi ni banyak juga sejarah-sejarah dia dan macam-macam juga aktiviti yang kita boleh pergi sana. Contoh island hopping boleh, kita boleh cable car dan macam lagi. Dan pulau yang kedua saya ambil ialah Pulau Tioman di Pahang. Sebab saya ambil sebab perjalanan untuk ke Pulau Tioman itu kita akan lalu bukit, gunung-gunung, nampak kehijauan alam sekitar ini. Okey. Pulau ketiga yang pula saya ambil ialah Pulau Kapas di Terengganu. Kerana saya ambil sini sebab salah satu aktiviti dia yang menarik minat saya ialah mencandat sotong. Sebab tak banyak pulau-pulau yang ada di Malaysia ini buat aktiviti seperti ini. Juga seperti jungle trekking dan snorkeling. Dan pulau yang terakhir saya ambil ialah Pulau Sipadan di Sabah. Kita tahu pulau Sabah pula jenis yang kurang dari kenderaan dia semua tu. Dia punya alam semula jadi tu, alam sekitar tu terjaga. Tu saya pilih Sabah akhir sekali. Dan di Pulau Sipadan pula antara lokasi yang menarik yang kita siapa yang minat menyelam ni, kita boleh pergi ke Coral Garden, Drop Off, Barakuda Point dan Turtle Cavern. Di situ tempat panas, tempat
hot lah panggil kan untuk orang kaki menyelam ni. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahim bin Amri daripada kelas DPSU 5A. InsyaAllah saya akan meneruskan penerangan yang telah diterangkan oleh sahabat saya tadi, di mana saya akan menerangkan tentang makanan tradisi rakyat Malaysia. Di Malaysia, makanan tradisional sangat popular dalam kalangan masyarakat yang kaya dengan pelbagai adat dan budaya. Terdapat pelbagai makanan tradisional mengikut kaum di Malaysia. Makanan tradisional ini semakin hari semakin popular hingga ke peringkat antarabangsa. Ia boleh diibaratkan seperti tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Kepelbagaian kaum seperti Melayu, India, Cina, suku Kedah Dusun dan banyak lagi lah. Keistimewaan pada Malaysia dalam memperbagaikan jenis makanan tradisi. Walaupun begitu, kami hanya akan menerangkan tentang makanan tradisi bagi 4 kaum, iaitu Melayu, kaum Cina, kaum India dan juga kaum Kedah Dusun. Yang pertama, nasi lemak. Itu pada kaum Melayu. Nasi lemak merupakan makanan tradisi Melayu. Nasi lemak merujuk kepada nasi yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa bagi menambah rasa lemaknya. Kadang-kadang daun pandan juga dimasukkan semasa nasi dihidangkan dengan telur, timun, ikan bilis goreng, kacang goreng dan sambal. Tapi kini nasi lemak dijual dengan pelbagai lauk, termasuklah daging, ayam, sotong, udang, limpa dan hati. Makanan seterusnya bagi kaum Melayu ialah lemang. Lemang dijual sepanjang tahun, tetapi lebih meluas di hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Di Malaysia, lemang telah pun direkodkan sebagai hidangan istimewa sejak tahun 1884 lagi. Lemang diperbuat daripada beras pulut dan santan yang dimasukkan ke dalam ruas buluh yang dilapik dengan daun pisang sebelum dibakar sehingga masak. Keadaan memasak menggunakan buluh merupakan kaedah kaum asli memasak di Malaysia. Seterusnya bagi kaum Cina, makanan pertama ialah yushang. Yushang ialah sejenis salad ikan mentah gaya chow zhou. Pisang biasanya terdiri daripada potongan daging ikan yang mentah, khususnya salmon, yang bercampur dengan cebisan sayur-sayuran dan beraneka sos dan perasa. Ianya melambangkan kemewahan, kemakmuran dan kesuburan. Seterusnya untuk kaum Cina pula ialah kuih bulan. Kuih bulan adalah salah sebuah kuih tradisi Cina. Ia dimakan semasa perayaan pertengahan musim luruh. Pesta itu adalah bagi sembahyang Qamari dan memerhatikan bulan. Kuih bulan dianggap sebagai satu makanan istimewa penting bagi peristiwa ini. Kuih bulan akan ditawarkan kepada rakan-rakan atau kepada perhimpunan keluarga sementara meraihkan pesta daripada 3 perayaan Cina yang paling penting. Kaum yang seterusnya ialah kaum India. Bagi makanan tradisi mereka ialah yang pertama muruku. Muruku adalah sejenis makanan dari sebenua India yang terkenal di kawasan India Selatan serta Sri Lanka. Perkataan muruku berasal dari perkataan bahasa Tamil yang bererti berpusa, iaitu ia merujuk kepada bentuk makanan tersebut. Makanan ini masyhur dalam kalangan penduduk Tamil Nadu, Kerala dan Andhra Pradesh dan dikira sebagai salah satu makanan unggul dalam masyarakat Tamil. Seterusnya makanan kedua ialah tosai ataupun kita panggil tosai. Tosai ini mempunyai banyak nama lain. Tosai juga dikenali sebagai dosa, dosai, 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 doshai, choshai ataupun cakuli. Tosai juga terdiri daripada pelbagai jenis seperti tosai telur, tosai cili, tosai bawang dan sebagainya. Makanan tradisi ini sering dimakan oleh rakyat Malaysia, terutamanya kaum India. Tosai boleh didapati di mana-mana gerai atau kedai mamak dan juga di restoran India. Kaum yang seterusnya pula ialah kaum Kedah Dusun. Yang pertama kita ambil makanan tradisi mereka ialah hinava. Hinava ataupun hinava ginapan merupakan salah satu hidangan tradisional istimewa bagi suku kaum Kedah Dusun di Sabah. Dan boleh dikatakan sebagai makanan yang paling popular lah di kalangan kaum Kedah Dusun ni. Ia merupakan hidangan yang dihasilkan daripada isi ikan segar,
yang dicampurkan dengan biji buah bambangan yang telah diparut, cili merah, halia, bawang merah, limau kapas dan garam. Isi ikan tidak perlu dimasak kerana ia akan dimasak dengan menggunakan perahan jus limau, sama ada menggunakan limau nipis ataupun limau kasturi. Makanan yang kedua bagi kadazan dusun ialah sup manuk lihing. Sup manuk lihing atau lebih dikenali sebagai sup ayam lihing di dalam bahasa Melayu merupakan sejenis hidangan tradisional istimewa bagi suku kaum kadazan dusun di Sabah. Bahan yang diperlukan ialah seekor ayam kampung sejenis minuman keras yang lebih dikenali sebagai lihing serta hirisan halia. Cara menyediakannya, ayam yang telah dipotong tu direbus dengan setengah cawan lihing, hirisan halia, garam dan serbuk perasa. Biarkan ia mendidih sehingga daging ayam betul-betul lembut sebelum dihidang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nakib Amini bin Zulkifli daripada kelas DPHU 5A. Nombor matrik saya adalah di HSU 2019-23604. Terima kasih kepada saudara Muhammad Qayyim. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan saya pada kali ini dengan tajuk iaitu budaya dan tradisi di Malaysia. Okey, setiap negara pasti terdapat budaya dan tradisi mereka tersendiri yang menjadikan negara tersebut adalah menarik untuk dikunjungi. Begitu juga di Malaysia yang kaya dengan budaya dan tradisi yang pelbagai, iaitu terdiri daripada Melayu, Cina, Kadazan, Iban dan banyak lagi. Namun, 3 kaum yang utama di Malaysia adalah kaum Melayu, Cina dan juga India. Jadi, pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang budaya dan tradisi kaum-kaum yang berada di Malaysia. Yang pertama, bagi kaum Melayu. Kaum Melayu adalah kaum yang teramai di negara Malaysia dengan kadar peratusan sebanyak 50.1% daripada 100% negara Malaysia. Ini kerana mereka adalah kaum Bumiputera, iaitu penduduk asal negara Malaysia. Terdapat pelbagai budaya dan tradisi kaum Melayu yang terdiri daripada adat, perayaan, kesenian, pakaian dan makanan. Juga seperti kaum India dan juga Cina. Mereka juga terdapat budaya dan tradisi mereka juga terdapat adat, perayaan, kesenian, pakaian dan makanan. Bagi kaum Melayu, perayaan bagi kaum Melayu adalah seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Ailadha, Maulidul Rasul dan banyak lagi. Namun, bagi kaum India pula, mereka merayakan Thaipusam dan Thaipusam, Thaiponggol dan juga Deepavali. Manakala bagi kaum India, mereka merayakan perayaan yang dinamakan sebagai perayaan Tahun Baru Cina, Cap Gohmei, perayaan Shinming dan juga perayaan Hantu Lapar dan juga perayaan Kuih Mulan. Seterusnya, bagi kaum Melayu, terdapat mereka juga mempunyai pakaian tradisional yang tersendiri seperti baju Melayu dan juga baju kurung. Manakala bagi kaum Cina pula, mereka juga terdapat pakaian tradisional mereka sendiri seperti Samfu, Hanfu dan Cheongsam. Kaum India pula, mereka mempunyai pakaian tradisional juga yang dinamakan sebagai sari, dhoti, vertis dan juga kurtas. Selain itu saya akan menerangkan beberapa kaum selain daripada kaum yang utama di negara Malaysia, selain daripada Melayu, Cina dan India. Mereka ini terdapat di negeri-negeri seperti Sarawak dan juga Sabah. Mereka dikenali sebagai Bumiputera, namun mereka tidaklah terdapat di semenanjung Malaysia, namun berada di Sabah dan Sarawak.
Apa itu Bumiputera? Bumiputera adalah suatu kaum yang mana ia adalah penduduk asal negara tersebut selain daripada kaum Melayu sebagai kaum Bumiputera negara Malaysia. Terdapat kaum Bumiputera yang lain selain kaum Melayu. Kaum ini terdapat di negeri Sabah dan Sarawak serta masing-masing mempunyai 5 kaum Bumiputera di setiap negara. Di negeri Sabah, kaum Bumiputera yang terdapat di sana adalah seperti Kadazan, Bajau, Murut, Sulu dan orang Brunei. Manakala kaum yang terdapat di negeri Sarawak pula adalah seperti Melayu, Malanau, Iban, Panan dan Kelabit. Saya akan meneruskan bentangan ini pada presenter seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Idris. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tempat bersejarah. Pengenalan bagi tempat bersejarah adalah setiap negara mempunyai tempat bersejarah. Begitu juga di Malaysia yang mempunyai banyak tempat bersejarahnya yang tersendiri yang patut dilawati jika ingin melihatnya sendiri. Tempat bersejarah di Malaysia yang terkenal banyak boleh ditemui jika bergerak dari satu negeri ke satu negeri seluruh Malaysia. Pentingnya generasi akan datang mengetahui akan tempat bersejarah ini supaya dapat belajar dari masa lalu serta mendapat iktibar akan sejarah negara yang lampau di samping menguatkan semangat patriotik dalam diri sendiri. Antara tempat bersejarah yang boleh dilawati adalah yang pertama, Kelly Castle. Kelly Castle terletak di Perak. Ianya diibaratkan seperti Taj Mahal kerana Kelly Castle ini dibina atas lambang cinta William Kelly Smith kepada isterinya. Kelly Castle ini dibina pada tahun 1915 tetapi tidak dapat disiapkan kerana kematian Kelly secara mengejut. Kelly Castle ini mempunyai seni bina yang bercirikan Scottish, Moorish dan India. Gambar Kelly Castle ada di sebelah. Seterusnya, tempat bersejarah yang boleh dilawati adalah Fort Cornwallis. Fort Cornwallis terletak di negeri Pulau Pinang dan ianya dibina pada tahun 1786 yang diketuai oleh Francis Light. Ianya telah dibina pada tahun 1810. Nama Fort Cornwallis diambil dari Governor General India iaitu Charles Cornwallis. Cornwallis ini adalah sebuah kubu. Kubu ini dibina adalah untuk menjadi sebagai tempat pertahanan daripada serangan musuh. Kota ini juga mempunyai bentuk bintang 5 bucu dengan keluasan 417.6 kaki persegi. Seterusnya, tempat bersejarah yang ketiga adalah Istana Lama Seri Menanti. Istana Lama Seri Menanti dibina pada tahun 1902 dan terletak di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Istana ini dibina tanpa menghubungkan kayu-kayu tiang seri istana dengan menggunakan paku kerana kayu-kayu di istana ini dihubungkan menggunakan pasak kayu sahaja. Ianya mempunyai 4 batang tiang seri utama dan 99 batang tiang kayu. Seni bina Istana Lama Seri Menanti dipengaruhi oleh ciri-ciri budaya seni bina Istana Lama. Ianya juga dipengaruhi oleh ciri-ciri budaya seni Minangkabau dari Indonesia. Istana ini telah dijadikan muzium diraja yang menempatkan pelbagai artifak sejarah masyarakat Negeri Sembilan. Kalau jika ingin mengetahui lebih lanjut, boleh mengunjungi Muzium Istana Lama Seri Menanti. Seterusnya, tempat bersejarah yang keempat adalah Perkampungan Cina. Perkampungan Cina ini terletak di Kuala Terengganu, mempunyai sejarah awal 1600 dengan kedatangan pedagang dari selatan Tanah Besar Cina. Jalan utama di kedua belah jalan Perkampungan Cina diapit oleh rumah-rumah kedai yang berwarna-warni yang membawa campuran budaya dan warisan Cina Terengganu.
Dua daripada rumah lama di perkampungan Cina telah dikenal pasti sebagai tapak warisan oleh Dana Warisan Dunia yang berpusat di New York, Amerika Syarikat. Perkampungan Cina ni adalah orang Cina yang lama duduk di Malaysia, duduk di tanah Melayu, dan bertempat di Kuala Terengganu. Dan mereka fasih bercakap Terengganu, dialek Terengganu. Seterusnya, Kota Siputih. Kota Siputih ini telah dibina pada 1282 Masihi oleh Raja Muda Kedah, iaitu Tuanku Ahmad Ibni Sultan Muzil Shah. Kota ini dibina bertujuan sebagai benteng pertahanan bahagian utara negeri Kedah daripada ancaman Aceh dan Siam. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah, Kota Siputih dijadikan pusat pemerintahan bermula dari tahun 1323 Masihi. Seterusnya, yang akhir sekali adalah tempat bersejarah, iaitu Bukit Belanda. Tempat bersejarah di Selangor ini digelar Bukit Belanda kerana pada suatu ketika dahulu, kerajaan Belanda yang diketuai oleh Van Breck telah menjadikan bukit ini sebagai kubu pertahanan dalam usaha untuk menewaskan Raja Hadi di Teluk Ketapang. Pada ketinggian 420 meter, ia merupakan lokasi tinjauan yang strategik untuk memerhatikan gerak-geri musuh dan dapat membincangkan strategi pertahanan yang relevan berdasarkan maklumat tinjauan. Pada asalnya, bukit ini diberi nama Utrecht bersempena dengan nama bahtera yang dikemudi oleh Van Breck. Namun, ia ditukar kepada nama Bukit Belanda kerana rekaan kotanya oleh Sultan Ibrahim yang menerapkan unsur-unsur kebaratan, iaitu Belanda. Bukit ini terletak berhampiran dengan sungai yang pada suatu ketika dahulu merupakan laluan utama yang boleh dipantau bagi mengelakkan serangan musuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Mahimin bin Muhammad Nazir daripada DPH 5A akan tentangkan topik yang tajuk Sukan Lasak. Kita sedia maklum bahawa sukan lasak di Malaysia semakin popular di kalangan remaja, malahan orang dewasa juga semakin berkecimpung di dalam dunia sukan lasak ini. Sukan lasak bukanlah sesuatu yang baru, tapi ia telah diperbarui supaya lebih ramai individu, terutamanya golongan muda pada hari ini mahu memberi minat terhadap aktiviti tersebut. Bagi pemula yang hendak berjinat dalam sukan ini, anda bolehlah mencuba salah satu sukan yang saya akan berikan. Yang pertama adalah hiking. Terdapat banyak bukit ataupun gunung yang anda boleh teroka bagi mencabar diri anda di dalam dunia hiking ni. Bila anda sudah terjebak dalam dunia hiking ni dan dapat melihat panorama yang mengagumkan dengan udara yang segar di puncak gunung atau bukit, kepuasan yang anda kecapi susah untuk digambarkan bila anda sudah berada di puncak bukit ataupun gunung. Sukan ini memerlukan seseorang yang teliti dan tidak mudah mengalah, kerana apabila untuk sampai ke puncaknya mereka perlu mempunyai stamina dan tekad yang kuat. Hiking ni disukai oleh ramai orang kerana bukan sahaja aktiviti ini mencabar, tetapi ia juga menjadi lebih menarik apabila seseorang itu mendaki ke puncak bukit ataupun gunung pada awal pagi dan sampai ke puncak sebelum terbitnya matahari, kerana pada waktu itu mereka boleh menikmati panorama yang sangat indah, iaitu pemandangan matahari terbit. Yang kedua ialah water rafting. Water rafting ini merupakan sebuah aktiviti yang di mana para peserta akan menaiki bot beramai-ramai ataupun berseorangan di dalam sebatang air sungai yang deras. Semua peserta akan diberikan jaket keselamatan semasa menaiki bot. Kebiasaannya akan terdapat seseorang yang sudah mempunyai kepakaran dalam sukan tersebut dan ia akan bersama-sama anda semasa menaiki bot tersebut. Antara lokasi untuk water rafting ini yang anda boleh kunjungi ialah
Sungai Sedim di Kulim Kedah, Sungai Selim di Perak dan Sungai Selangor di Kuala Kubu Baru, Selangor. Yang ketiga adalah paragliding. Aktiviti ini memberi peluang untuk anda menikmati pemandangan indah alam semula jadi dari langit. Untuk paragliding, para peserta perlu berlepas dari tempat yang tinggi seperti puncak bukit, dan dari situ mereka boleh serahkan yang lain kepada jurulatih kerana dia akan mengambil alih untuk mengawal payung terjun yang dinaiki oleh anda. Sebabkan itu, mereka yang menaiki payung terjun itu boleh menikmati pemandangan tersebut dengan hati yang tenang. Dan aktiviti yang keempat adalah aktiviti masuk gua ataupun caving. Apa yang menarik tentang aktiviti ini ialah kita boleh mengetahui keadaan di dalam gua dan bentuk-bentuk di dalam gua. Antara cabaran yang perlu anda tempuhi untuk memasuki gua tersebut ialah anda terpaksa merangkak di air, terpaksa merangkak untuk melalui lubang yang sempit dan bermacam-macam lagi. Gua Tempurung di Perak merupakan lokasi yang terkenal untuk melakukan aktiviti tersebut. Dan yang terakhir adalah waterfall abseiling. Turun dengan menggunakan tali dari tempat yang tinggi merupakan aktiviti dasar yang masih popular dan digemari oleh geng sukan, iaitu outdoor. Bagi sesiapa yang ingin mencabar diri untuk mendaki gunung, perlulah mahir dalam penggunaan tali. Abseiling ini menggunakan tali dengan betul untuk menuruni curung bukit ataupun gunung. Lokasi abseiling korang boleh yang anda boleh pergi ialah air terjun Sungai Pisang, Gombak, Selangor, ataupun air terjun Ulu Gerutum yang terletak di Gopeng, Perak. Walaupun ia merupakan sebuah sukan yang lasak, tapi ia mempunyai banyak kebaikan. Antaranya, aktiviti terbabit dilakukan di kawasan air terjun yang boleh memberi ketenangan kepada sesiapa saja yang menyegarkan minda kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan daripada topik yang telah kami bukukan di majalah ini adalah Malaysia merupakan salah satu destinasi pelancongan utama di dunia. Saban tahun, jumlah pelancong yang direkodkan semakin bertambah, bukan sahaja pelancong dari negara jiran seperti Singapura, Thailand dan juga Indonesia, malah turut menjadi tumpuan pelancong Asia dari Asia Barat, Eropah dan Amerika Syarikat. Selain itu, dengan melancong dalam negara juga dapat memajukan ekonomi negara, seterusnya memacu negara ke arah kemajuan yang ingin dicapai. Tambahan pula, pelancong adalah salah satu pendapatan terbesar bagi negara Malaysia untuk meningkatkan ekonomi negara. Akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu membantu kerajaan untuk meningkatkan ekonomi dalam negara dan luar negara agar Malaysia mencapai salah satu negara yang terbaik di dalam industri pelancongan. Sekian, terima kasih.